Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Kali ini cikgu nak tunjukkan video tutorial iaitu demonstrasi cara-cara untuk membuat projek RBT tingkatan 3. Okey. Tajuk projek kita pada kali ini adalah kipas angin bersensor inframerah. Baik, jadi sebelum kita mula, cikgu nak tunjukkan apakah bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan. Okey, bahan yang pertama adalah papan cardboard. Okey, yang ini papan cardboard. Yang kedua adalah set resin epoxy dan juga hardener. Okey. Bahan yang ketiga adalah set kit kipas beserta dengan sensor inframerah. Okey, kita tengok apa yang ada dalam set ini. Yang pertama adalah pemegang bateri, motor DC, kipas, sensor. Ini sensor inframerah dan juga skru. Okey. Sementara itu kita akan menggunakan pigmen warna. Okey, so ini adalah pigmen warna. Tapi ini adalah opsional lah ataupun pilihan. Sekiranya kita ada, kita boleh guna. Kalau tak ada, dia kita guna pun tak apa. Okey, seterusnya cikgu akan memperkenalkan apakah bahan-bahan yang ataupun peralatan-peralatan yang digunakan. Baik, peralatan yang pertama adalah hot glue gun bersama dengan dia punya stick. Okey. Yang kedua, pemutar skru ataupun pena ujian. Yang ketiga adalah layar moncong virus, pembaris keluli, pisau pemotong, dan yang paling penting adalah bekas ataupun kontainer tempat kita membuat campuran dan juga acuan yang di kontainer ini kita akan jadikan sebagai acuannya. Lepas itu kita juga memerlukan bateri AA size. Okay, this is bateri AA size. Okay, so itu adalah di antara bahan dan juga peralatan yang diperlukan. Okey, yang terakhir adalah pensel untuk kita mengukur dan menanda. Okey, ditunjukkan. Ini adalah bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk membuat kipas angin bersensor inframerah nanti. Baiklah, untuk langkah seterusnya, cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk kita membuat campuran resin epoxy dan juga hardener untuk kita membuat bahagian tapak projek kita, iaitu kipas angin bersensor inframerah. Jadi untuk bahagian tapak ini, cikgu akan gunakan teknologi pembuatan. Kita akan membuka resin epoxy. Pastikan buka dengan perlahan. Gunakan layar moncong virus untuk keluarkan dia punya penutup. Lepas tu kita akan masukkan di dalam bekas. Okey, masukkan dalam bekas. Pastikan masuk dengan habis. Okey, ini dia. Seterusnya kita akan campurkan dengan hardener. Okey. Okey, ini adalah hardener. Tuangkan.
Selepas kita tuang, kita akan kacau. Inilah proses mengacau. Okey, kita kena kacau sehingga dia sebati ataupun bercampur dengan betul-betul. Kita mengacau dengan menggunakan stik kayu ataupun stik aiskrim. Lepas itu, kalau kita mahu, kita akan campurkan pigmen warna. Okey, ini dia pigmen warna. So, kita kena campurkan dalam dia. Okey, untuk menjadikan warna dia lebih menarik. Baik, setelah kita mengacau dengan sebati ya, kita akan tuangkan di dalam acuan. Okey, tuangkan di dalam acuan. Okey, ini dia campuran resin epoxy dan juga hardener yang telah dicampur. Okey. So, setelah kita tuang dalam acuan, kita akan biarkan dia mengeras dalam beberapa hari. Okey. Lebih kurang dalam 3 ataupun 4 hari dia akan mengeras. Sepanjang tempoh pengeringan, kalau boleh jangan dikacau. Kita akan simpankan dia di tempat yang rata. Okey, ini adalah bancuhan resin epoxy dan juga hardener yang telah dicampur dan sedia untuk dikeringkan. Okey, setelah kita menunggu lebih kurang 3 hari ya, 3 hari lebih. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan yang campuran tadi, campuran resin epoxy, hardener dan juga pigmen warna tadi yang sudah mengeras. Okey, yang sudah mengeras. Kalau anda tengok ni kan dia sudah keras. Alright. Okey, so ini adalah campuran yang sudah jadi. Jadi kita akan bukakan, kita akan keluarkan dari dalam kotak ini. Okey, untuk kita jadikan sebagai tapaknya. Okey, kita akan ketukkan dia lah. Okey, pastikan hati-hati sebab dia akan alright, so ni dia. Okey, nampak tak? Okey, ni yang sudah keras. Baik, jadi ini kita akan jadikan sebagai tapak kepada kipas angin kita itu nanti. Jadi seterusnya kita kena pasangkan ataupun lekatkan apa nama ini pemegang bateri. Pemegang bateri kita akan lekatkan di bahagian bawah dia macam ni nanti. Ikut kesesuaian lah. Kalau anda nak buat macam ni pun boleh. Okey. Kalau anda nak buat macam ni pun boleh. Okey, di wire ni nanti kita akan masukkan di bawah. Jadi sebelum itu kita kena tebukkan lubang. Okey, cikgu akan tunjukkan cara untuk kita tebukkan lubang. Okey, tebukkan lubang sini. Alright. Okey, kita dah tebuk lubang. So this is lubang dia. Okey. Dan kita kena masukkan wire ni. Okey. Masukkan wire ni di dalam lubang tadi. Macam ni. Okey, satu. Dan so satu-satu sebab. Okey. Next. Inilah. Kita akan tarik. Okey. Karena itu kita kena gunakan hot glue gun untuk melekatkannya. Okey. So, macam mana nak lekat?
foto kan dia bagus-bagus, dia nampak kemas. Jadi biar tengah-tengah kita lekatkan hot glue. Ini ya, hot glue. Kalau nak guna skru pun boleh, ada lubang skru. Nak guna hot glue pun boleh. Alright. Dah. Macam ni. Okey. Pastikan kemas Kita boleh tambah dari tepi sini supaya dia nampak dia kukuh. Okey. Sebelah sini lagi. Keliling dia. Tujuannya adalah supaya dia nampak lebih kukuh. Okey, lebih kukuh. Alright. Okey. So, selesai yang ini, iaitu pemegang bateri. Sudah selesai, maka dia kukuh. Okey. Baik, seterusnya kita nak buat supaya tapak dia ni nampak lebih cantik lah. Okay. Kita gunakan cardboard ini. Jadi sebelum kita memotong, kita perlu mengukur dan menanda. Okay, mengukur dan menanda. Okey, macam mana nak ukur dan menanda? Kita sukat dulu. Okey. Sukat lebih kurang dalam ikut saiz tapak dia ni tadi, supaya dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Okey. Dalam 14 cm. Okey, sini pun sama, 14 cm. Lepas tu, lepas tanda kita kena buat garisan. Okey, lepas tu kita kena potongkan dia. Tapi sebelum potong kita kena ukur lah. Setiap satu keping kita kena buat dia ukur tanda dalam 2 cm pun boleh. Ataupun kita ukur ketinggian ni bateri dulu 2 cm. So just nice lah 2 cm. Okey. 2 4 okey. 6 8. 8. Maksudnya setiap itu keping nanti adalah 2 cm. 2 4 okey, 6 8. Okey, lepas tu kita sambungkan garisan. Ini adalah proses mengukur dan menanda. Kena buat tak boleh potong sembarangan. Kena hati-hati. Okey, buat garisan untuk menyambung 2 titik tanda tadi. Okey. Sedikit yang sudah siap. Itu kita menggunakan pisau pemotong. Okey, dan kita akan potongkan.
Kita jago buat sebelum itu gunakan apa namanya cutting mat supaya meja ataupun tempat kita buat tidak cedera, tidak scratch. Okay, now we start from this one. Okay, tekan kuat untuk kita kena potong. Okay, satu. Seterusnya ulangi proses yang sama. Potong, dua. Dan mode ini tidaklah dia keras sangat, so yang anda dapat pun tak keras sangat. Kalau malas nak guna pisau, kita boleh guna gergaji. Ini kita dah sediakan juga lah. Jadi kalau kita malas nak guna pisau, then kita boleh guna gergaji. Cikgu gunakan pisau. Okay, next. Okay. Okay. Seterusnya kita potong. Oke, seterusnya kita nak buka yang telah kita potong tadi ya. So ini adalah yang telah diukur dan telah dipotong. So macam mana kita nak guna? Oke. Baik. So di atas ataupun di bawah tampak ini kita kena buat macam ni lah. Oke. Macam ni. Oke. Sekali lagi kita akan menggunakan apa namanya? Hot glue gun. Oke, sekarang itu panas sekejap. Oke, kita simpan, jangan banyak sangat. Ini pun sama, simpan. Lepas itu kita lekatkan. Oke, masa lekat pastikan sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Oke, so this is sudut 90 darjah. Dan kita tambahkan di bagian luar. Jangan banyak. Tambah lagi di bagian dalam. Oke. Baik, so ini adalah yang pertama. Yang kedua pun samalah, kita mengulangi langkah yang sama. Oke, kita tengok bagus-bagus. Yang panjang sebelah luar. Oke. Simpankan hot glue. Oke, lepas itu kita lekatkan. Oke. Sebelah ini jong satu lagi pun ulangkan langkah yang sama lah. Oke. Pastikan jangan banyak sangat. Ini pun sama. Kena cepat sedikit sebab hot glue gun ini dia cepat mengeras. Oke.
Oke, dan kita tekan. Ini dia. Oke. Lepas itu kita tekankan untuk beberapa ketika lah. Tekankan untuk beberapa ketika ataupun untuk oke. Dan terusnya kita tambah bagian dalam. Baik, setelah tapak itu siap dibuat, oke, sekarang ini kita nak lekatkan ini di bawah dia, supaya dia akan menjadi penahan dia nanti. Oke, seperti biasa kita akan lekatkan hot glue. Oke, kita akan hot glue, kita lekat. Pastikan dia di tengah-tengah ataupun di senternya. Sampai kembang. Oke. Nih. Lepas itu kita akan tambahkan hot glue di tepi sini lah. Kalau suruh dia kecil sikit kotaknya pun boleh. Nanti pun ini besar sikit lah. Oke. Oke, tambah di bagian. Oke. Beginilah rupanya tapaknya tuh. Baik. Itu nanti dia kan jadi macam ni. Tuh. Inilah rupanya. Lepas tu kita kena buat penutup dia ni supaya dia nampak lebih kemas. Okey. Okay, lepas tu kita kena potong. Okay. Pastikan berhati-hati ya bila guna pemisau pemotong. Okay. Baik. Macam ni. Alright. Kita kena simpankan glue lah. Okay, simpan glue di sekeliling dia supaya dia lekat. Okay. Lepas tu kita tutup bagian ni. Tekan bagian ni ya. Okey, seterusnya kita hendak membuat tiang dia. Jadi tiang dia lebih kurang dalam ukuran kita mengukur lah. Okey. Dua yang pendek, dua yang panjang. So 14 cm yang pendek dan yang panjang ialah dalam 20 cm lah. Okey, so ini dah siap potong. Lepas itu salah satu daripada tiang pendek itu kita akan tebuk lubang. Okey, kita akan tebuk lubang untuk kita masukkan sensor supaya dia boleh berfungsi. Okay, kita buat garisan. Alright. Ini dia. Okey, lepas tu kita
potong guna pisau sensor. Oke, sensor ini kan jadi macam inilah. Pastikan sebelum kita masuk kita kena sambungkan dia dulu. Jadi macam ini. Oke, ya. Kita akan gamkan dia menggunakan hot glue. Oke. Baik, proses seterusnya ialah kita nak membuat tiang dia lah. Oke, so ini adalah sensor yang telah dilekatkan tadi. Oke, kita simpan hot glue. Oke, sebelah dalam pun sama lah. Glue. Oke. Itu kita nak simpankan yang satu lagi. Semasa kita membuat ni kena berhati-hati ya, sebab ini adalah panas. Oke, yang terakhir kita nak tutupkan dia. Oke, tutupkan dia, pastikan tepat. Oke, tiang dia. Oke, baik. Oke, seterusnya kita nak melakukan penyambungan wire. Pastikan hitam bersambung dengan hitam. Oke, hitam sambung hitam. Oke, belikan. Pastikan kemas. And then merah sambung merah. Oke, ini adalah daripada pemegang bateri untuk pergi ke sensor. Oke, lepas itu kita kena balutkan guna selotep. Oke, ini adalah untuk langkah keselamatan. Ya. Balutkan guna selotep. Selotepnya ada berbagai jenis ya, ada warna hitam pun boleh, yang elektrik punya tu. Jadi, untuk yang ni saya guna yang warna jernih ni. Oke, pastikan balut dengan betul-betul. Oke, kalau tak nak guna selotep pun kita boleh guna konektor. Bongkah penyambung pun boleh juga. Oke, pastikan inilah kemas. And then terus ulangi langkah yang sama. Pastikan kemas. Oke, selesai sudah. Lepas itu kita nak pasangkan apa nama itu, tiang dia. So, sebelum kita pasang tiang kita kena selotepkan biar dia masukkan ke dalam dengan kemas. Oke, macam ni. Baik, selesai proses membina tiang. Langkah seterusnya adalah kita nak membuat motor dia nanti. So ini kita perlu dekatkan menggunakan proses seterusnya nak masang motor. Masang motor ini
sebelah kiri, kanan, atas, bawah, tepi, depan, belakang, semua kena simpan supaya dia boleh dekat dengan kukuh. Okey. Inilah rupanya. Okey. Lepas itu untuk kita membuat ini, kita kena gunakan drill. Untuk kita mengebuk dia punya tiang tu supaya boleh dipasang skru. Ini dia skrunya. Okey. Baik, so macam ni lah rupanya. Dia boleh dilaraskan. Ikut kita punya kedudukan. Okey, so itu saja untuk tutorial kita membuat kipas angin bersensor inframerah. Kipasnya masukkan, tekan. Okey, so inilah dia. Kita akan letak di atas meja belajar ataupun di mana-mana. Perlu kita pasang dia punya bateri di bawahnya. Okey, so itu dia projek kita untuk reka bentuk dan teknologi yang sudah langkah pengujian kepada produk kita yang telah siap. Okey, di sebelum tu ini adalah kipas angin bersensor produk kita yang telah pun siap dibuat. Okey, ini bahagian tepinya, pandangan sisi, pandangan depannya, dan ini adalah pandangan dari arah belakang. Ini adalah bahagian bawahnya pula. So macam ni lah rupanya. Dan dia punya kipas ni boleh dilaras lah, diturun, dinaikkan ikut kesesuaian kita yang nak menggunakannya. Baik, jadi seterusnya kita akan menggunakan bateri AA ataupun saiz AA sebanyak 3 biji untuk melakukan proses pengujian. Baik, kita akan masukkan bateri, pasangkan baterinya. Okey, bahagian bawah dia ni. Ini dah bateri dah dipasang. Okey, dan seterusnya kita nak menguji sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Baik, kita akan dekatkan objek. Okey, ni apabila objek berada berdekatan dengan sensor, maka kipas itu akan berfungsi. Baik, dengan itu apabila kita duduk dalam kelas waktu belajar, kita akan letakkan dia di atas meja, dan dengan adanya kehadiran kita, maka kipas itu akan berfungsi. Dengan ini masalah kepanasan dapat diselesaikan. Dan yang kedua, apabila kita berhenti ataupun tidak berada pada kipas itu, dia akan berhenti dengan sendirinya. Dan ini dapat mengatasi masalah pembaziran sekiranya kita lupa memadam switch dan sebagainya. So ini adalah fungsi kipas tersebut. Jadi itu saja. Okey, dan saya berharap